Anda sedang menyaksikan Hello Doktor bersama saya, hos anda Adrana Adnan. Macam biasa, di Hello Doktor pelbagai masalah-masalah kesihatan ataupun isu-isu mengenai kehidupan kita, kesihatan kita yang akan kita bincangkan bersama-sama dalam Hello Doktor. Dan untuk episod kali ini, kita akan membincangkan topik mengenai rabun. Kalau bercakap pasal rabun ni, orang selalu ambil remeh, tapi sebenarnya ia tidak boleh diambil mudah. Jadi, apa kata kalau nak tahu lebih lanjut apa pandangan orang ramai mengenai rabun ni, jom saksikan VT yang telah kami sediakan. Saya dah pakai spek ni dalam lingkungan 12 tahun dah. Daripada I umur 15 tahun, so about 25 years jugalah dah pakai. Saya dah pakai spek selama 4 tahun yang berpuncakan daripada mata putih saya pernah pecah darah. Pakai spek sejak tahun 2021 sebab silau lah kot. Sebab mungkin kerja banyak tengok phone dengan laptop kan. Tak best tu sebab you macam depending on it all the time. So bangun pagi terus nak kena cari spek. Sekarang ni bila you tak pakai, your vision tu kurang clear lah. Masa yang susah dia nak tidur, kena buka. Tak selesa bila nak bawa kereta, bila nak berjalan, bila buka spek pun kalau kawan-kawan tegur pun tak nampak lah. Nak drive, kalau tak bawa spek memang susah sikit. Nak kalau drive malam. Baiklah, itu dia antara pengalaman-pengalaman orang ramai mengenai masalah rabun. Macam-macam juga saya dengar mata putih boleh pecah darah. Wow, itu something new juga yang saya baru dengar. Tapi untuk membincangkan lebih lanjut mengenai rabun ni, semestinya kita bawakan yang pakar untuk kita tanyakan sebarang soalan kepada beliau. Jadi bersama dengan kita hari ini, kita ada Dr. Chung Yen Yao. Dia merupakan pakar oftalmologi Hospital Mata Nasional Tun Hussein On. Hello Doktor. Hello. Ya. Apa khabar? Khabar baik dan khabar halo kepada semua penonton di rumah. Ya, kita nampak ada sebutir biji mata di situ. Tapi sebelum tu Doktor, apa kata Doktor kongsikanlah dengan kita semua yang mungkin kurang mahir mengenai anatomi mata. Apa mungkin yang Doktor boleh kongsikan anatominya? Okay. So ini nampak pun tahu ialah berbola mata. Betul. Kan. So bahagian depan sini di mana yang paling luas sekali yang nampak jernih ni, ini panggil cornea. Cornea. Okey. So yang putih ni kita panggil sclera ataupun bahagian depan kita panggil conjunctiva lah. So itu sebab bila kadang-kala ada mata merah kita kata conjunctivitis. Betul. Kan, sebab itu inflamasi pada bahagian putih ini. So kita bukakan pula di bahagian dalamnya. Bahagian dalam, tengok bahagian dalam. Okay. So ini dia punya cross section. So dari sini belakang cornea ada nampak satu lagi lapisan. Ini lapisan yang berwarna-warni ini. Bagi orang Asia macam you dengan saya, warna kami ada sama ada brown ataupun hitam kan. Betul. Tapi ini model kan. So dia model orang putih lah. So dia warna biru ataupun hijau ya. So itu fungsi ini panggil iris lah. Iris. Dan bahagian tengah-tengah ni kita panggil pupil. Dia ini macam kamera di mana dia punya zoom, boleh besar dan kecil bergantung kepada berapa banyak cahaya masuk ke dalam mata. Bila masa cahaya terang dia akan kecil. Bila dia gelap dia akan lebih besar supaya lebih cahaya boleh masuk ke dalam mata. So ini iris lah. Okay. So belakang iris tu kita ialah satu sekali lagi ialah satu lapisan lagi. Satu bahagian yang jernih juga. Ini kata ini nama dia kanter. Kanter lensa, kanter. So fungsi utama kanter ini ialah supaya cahaya boleh masuk melalui kanter ini dan difokuskan pada saraf-saraf di belakang mata. Okay. So fungsi kanter macam cermin mata lah. Dia fungsi yang utamanya untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Okay. So bahagian ini ialah panggil vitreous. Ini bahagian adalah untuk memenuhi tempat yang kosong inilah.
Dia cecair ke apa? Cecair, dia cecair, tetapi dia bila muda, dia punya perasaan macam jelly sikit lah. Macam jelly yang simpan di dalam peti sejuk. Kan dia semi solid lah, kita panggil semi solid. Dia bukan cecair, bukan keras juga, dia lembut lah. Dia lembut dan dia fungsi ini sebenarnya mengisikan tempat bahagian inilah yang kosong di sini. So selepas tu ialah bahagian saraf-saraf di mana kita panggil retina. Ini tempat yang untuk menerima cahaya ataupun cahaya yang kita tengok dan tukarkan cahaya ini ke bentuk image yang kita nampak. Tapi doktor, kita nak tahu juga macam bila cakap pasal rabun ni, saya dengar kalau kita tak rawat dari peringkat kanak-kanak lagi, mungkin dia akan jadi lebih teruk. Betul ke? Contoh ya, katakan seorang dari lahir sudah ada rabun yang teruk. So macam mana budak ini akan tahu dunia ini akan nampak macam mana keterangannya. Sebab untuk dia, katakan budak ini dari lahir dia ada rabun, biasa ramai orang di luar kata 100 darjah kan, ataupun 500 darjah macam tu kan. Katakan tinggi sikitlah 500. So maksudnya banyak objek ataupun image yang jauh, dia kurang nampak. Dia tak nampak. Kalau budak ini dari lahir pun sudah ada rabun sedemikian, untuk bagi pesakit ini, dunia ini nampak memang macam tu saja. Memang normal macam tu. Memang dekat saja jelas, jauh semua kabur, semua tak nampak. So sebab kalau macam ni dan tidak dibetulkan dari lahir ataupun dari muda, bila dia jadi dewasa dan tidak dibetulkan masalah ini ataupun rabun ini dengan cermin mata, dia punya otak akan menyangka dunia ini memang nampak macam ini. So dan dia akan jadi kekal dan tidak dapat dibetulkan. Bila pesakit ini tidak pakai langsung pembetulan untuk melihat lebih terang pada muda. So itu sebab rabun kalau teruk pada masa muda akan jadi satu masalah yang tidak dapat dibetulkan bila mereka sudah tumbuh sudah jadi dewasa. Tapi saya nak tahu juga jenis-jenis ataupun kategori-kategori rabun ni apa, doktor? Rabun ni secara ringkas juga boleh dibahagikan kepada 3 jenis lah. Yang orang Asia di Malaysia macam kami ni biasa rabun yang terlibat ialah nama rabun jauh lah. Rabun jauh rabun jauh ke? Short sighted. Ya, short sighted. Ya, rabun dekat. Rabun dekat. Rabun dekat. Maksudnya dekat boleh nampak, jauh tak boleh nampak. So biasanya dia masalah tertimbul sebab berbola ini, badan berbola ini melonjor jadi panjang. Dan tempat fokus tu dia berfokus di hadapan retina. So ini boleh dibetulkan dengan pakai cermin mata. Yang kurang biasa pada orang Asia dan lebih kerap pada orang di macam di Caucasian di Europe macam tu ialah rabun jauh. Rabun jauh tu biasanya jauh dan dekat pun kurang jelas. Itu pun sebab masalah berbola dia bukan panjang sangat tetapi terlalu pendek. Terlalu pendek. So itu sebab anatomi bangsa-bangsa yang lain jadikan dia lebih senang dapat masalah ini ataupun lebih senang dapat masalah itu. Yang satu lagi biasa orang Malaysia kata silau. Dalam istilah perubatan kita panggil astigmatism. Astigmatism, tapi ramai orang pakai silau. Itu bukan sebab masalah bentuk mata, tetapi sebab kornea dia. So untuk kornea yang normal, kornea ini sepatutnya berbentuk macam berbola football ataupun bola yang bulat lah.
Dengan bola yang bulat ini baru dia boleh fokuskan cahaya ke retina dengan betul. Bila bentuk kornea ini berbentuk macam rugby ball. Okey. Faham rugby ball ya? Dia bentuk macam bulat juga tetapi dia bulat pada satu lonjong satu sudut saja. Kalau you memandang kornea dari arah yang lain, dia bentuk lain. So itu akan jadikan astigmatism atau silau. Ketiga-tiga rabun ini walaupun akan membawa masalah pemandangan pada pesakit, tetapi kalau diperiksa pada masa umur yang awal, ia boleh dibetulkan dengan cermin mata ataupun contact lens kantor lekap. Ya. Okey, doktor. Kita sebenarnya nak sambung lagi perbincangan kita. Ada banyak lagi soalan yang saya nak tanya dekat doktor ni, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Hello Doktor, dan topik yang kita bincangkan hari ini adalah mengenai rabun. Dan bersama dengan saya Dr. Chun Yan Yao, pakar oftalmologi. Tadi kita dah bincangkan tentang anatomi mata, lepas tu jenis rabun yang ada. Tapi kita nak tahu juga golongan-golongan yang berisiko untuk dapat rabun ni biasanya siapa? Kalau ada family history, maksudnya ibu bapa yang ada rabun yang tinggi, maksudnya pesakit tu ataupun keturunan mereka ada berisiko sikitlah untuk dapat rabun juga, dan juga rabun yang jenis tinggi jugalah. Tetapi pada apa yang kami ada sekarang, pada dunia yang moden sekarang, di mana kebanyakan pesakit dari masa kecil sudah terdedah ke buku-buku bacaan ataupun itu electronic media macam iPad, handphone tengok yang TV sebagainya. Banyak penglihatan untuk dekat. So sebenarnya ini environment, keadaan yang jadikan ramai pesakit yang mengalami masalah rabun ini. Memang dari segi keluarga, kalau mereka ada masalah rabun, mereka ada sikit risiko. Tetapi kalau tambah dengan environment sedemikian, ini akan menjadikan lebih teruk lagi. Risiko menjadi rabun tu jauh lebih tinggi. So itu sebab kami sentiasa nampak budak-budak di bandar, kebanyakan mereka pakai cermin mata. Budak-budak yang banyak main di sungai, di kampung-kampung, jarang pakai cermin mata. Semua orang sama juga. Katakan di dalam satu negara yang sama, bangsa yang sama, you pun nampak perbezaan sedemikian. So, environment tu memainkan satu peranan yang lebih penting daripada family history. Yes. Jadi apa sebenarnya simptom-simptom awal ataupun gejala yang dapat kita rasa ataupun saksikan sendiri untuk kita tahu, oh saya ni ada rabun? Kalau orang dewasa biasa senanglah sebab mereka akan tahu atau rasa sama ada boleh nampak dekat ke ataupun jauh tak jelas ke, dekat tak jelas ke, mereka boleh rasa sendiri. Biasanya masalah tu timbul sebab budak kita yang susah nak tahu kan. Sebagai ibu bapa yang mereka yang sentiasa risau, macam mana saya tahu anak-anak saya ini ada masalah rabun. So mereka kena observe lah, kena buat pandangan sikit di rumah. Bila anak-anak tu, kalau mereka ada pandangan rabun, masalah rabun, bila mereka tengok TV, mereka ada satu cenderung di mana mereka sentiasa kena pergi ke depan untuk tengok TV ataupun tengok buku ke, bacaan ke, kena dekat-dekat. Dan juga ini satu sign dia. Sign yang lain ada macam mereka pakai sebelah, mereka pusing dengan pakai dengan satu sudut untuk tengok, bukan tengok depan. Ya, mereka suka
pusing kepala mengiring. mengiring dengan satu sudut untuk tengok. Macam ni boleh nampak lebih jelas sebenarnya. Dan ketiga ialah nampak mereka suka mata dia tak buka besar, mengecil dia punya mata tengok macam tu. So itu semua satu sign lah, sign-sign yang di mana menunjukkan ada kemungkinan budak ini ada masalah mata. So kenalah periksa mata. So yang kalau budak-budak katakan tak sampai pukul umur sebelum pergi sekolah, kalau mereka bukan budak yang senang ikut arahan, ada kemungkinan mereka kena bawa budak-budak ni terus ke doktor mata untuk pemeriksaan yang teliti. Kalau budak yang sudah bersekolah dan pandai ikut arahan, bolehlah bawa ke kedai-kedai cermin mata dulu untuk periksa sama ada masalah rabun ke tidak. Kalau kedai optometri ataupun kedai-kedai cermin mata mereka rasa ada masalah untuk dapatkan power dia ataupun pemeriksaan tidak lancar sebab budak tidak bekerjasama, baru mereka akan refer kepada pakar mata untuk buat pemeriksaan yang selanjutnya. Yes, doktor. Okey, kita juga sebenarnya doktor ada soalan dari selebriti. Ada selebriti nak bertanya dengan doktor ni. Apa kata kita saksikan? Apakah soalannya? Hello doktor, saya nak tanya, apakah benar apabila kita selalu melihat warna hijau di pokok-pokok ataupun di mana-mana gambar painting, ia memberikan satu zat untuk mata kita dan mengelakkan mata kita untuk menjadi rabun? Betul ke tu? Itu dia. Cakap pasal melihat hijau ni memang buat kita rasa tenang kan, tapi memang ada kesan ke dekat mata kita? Okey, ini memang satu doubt ataupun soalan yang sentiasa ditanyakan oleh ibu bapa atau pesakit yang ada anak-anak di rumah. Okey, sama ada memandang hijau tu lebih membantu penglihatan ataupun boleh mengubatikan rabun mata. Betul. Kalau maksud itu maksudnya you ambil satu kertas hijau, tengok pandang dengan kertas hijau tu, you rasa ini akan mengubatikan masalah mata, memang salah lah. Okey, memang salah. Tumbuh-tumbuhan pun. Bila perkataan ataupun cadangan sedemikian dikeluarkan, sebenarnya ialah tengok jauh. Bila kita tengok jauh dari rumah, katakan melalui tingkap ataupun di luar rumah, apa kita tengok kalau kita tengok jauh? Biasanya lah di garden, tengok kebun, ada pokok, ada rumput, tumbuh-tumbuhan tu kan. Sebenarnya apa cadangan cadangan statement tu ialah supaya tengok jauh sentiasa. Okey, tengok jauh. Bila tengok jauh akan melegakan focusing pada mata, dan itu memang ada satu kebaikan untuk mata kebanyakan ramai orang, sebab kebanyakan orang sekarang lebih cenderungnya dia tengok dekat. Betul. So bila mereka tengok jauh, itu akan melegakan mata dan ada memang ada banyak kebaikan untuk mata. So bukan saja tengok hijau saja, tapi pandang jauh tu. Bukan ambil satu pokok satu bunga di depan you punya meja, memandangkan daun-daun hijau, bukan macam tu. Tengok jauh. Di mana you tengok pokok-pokok ataupun kebun, macam tu. Okey doktor, sebenarnya banyak lagi saya nak tanya dekat doktor ni, dan saya yakin penonton-penonton pun mesti tengah macam rancak, excited nak tahu apa lagi yang kita akan bincangkan, tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini hanya dalam Hello Doktor.
Bertemu lagi dalam Hello Doktor dan kali ini saya bersama dengan seseorang yang tak perlu saya perkenalkan lagi, iaitu Dr. Malar, dan hari ini ada sharing yang doktor nak kongsikan kepada penonton-penonton Hello Doktor kan. Tapi sebelum tu saya nak tanya dengan doktor lah. Sekarang ni kan doktor, kita dah sampai ke fasa endemik, betul tak? Betul. Jadi adakah sekarang ni kita dah boleh santai-santai, dah boleh relax, dah tak perlu risau tentang COVID dan penyakit-penyakit yang sewaktu dengannya? Okey, sebenarnya bila kita cakap dah masuk ke fasa endemik, bermaksud COVID-19 ni dah jadi macam jiran kita. Dia berada di mana-mana di sekeliling kita, jadi pengamalan gaya hidup yang sihat dan pengambilan vaksin secara berkala mengikut jadual adalah cara terbaik untuk menghindari diri kita daripada dijangkiti apa-apa penyakit berjangkit. Jadi bila dah jadi sedemikian, sekarang ni apa antara penyakit-penyakit yang ataupun virus-virus yang sedang menular sekarang? Kalau tengok dekat klinik dan hospital, antara jangkitan yang tengah glamour sekarang adalah jangkitan virus macam demam, batuk, sesama, dan juga HFMD, penyakit kaki, tangan dan mulut. Makin banyak ya kes-kes sebegini menular di masyarakat kita. Dan apa yang sangat menyedihkan dan merisaukan sebagai ibu dan juga doktor adalah penyakit HFMD ni, dia lebih kurang macam COVID hari itu ya, yang mana ia tiada antibiotik ataupun ubat khusus untuk merawatnya, juga tiada vaksin yang boleh mencegah penyakit ini buat masa sekarang. Oh, okey. Jadi apa antara langkah-langkah yang mungkin kita boleh lakukan untuk cegah dia? Alright. Sebenarnya jangkitan kuman HFMD ni adalah satu jangkitan virus yang mana gejalanya adalah demam, lepas tu ruam di tapak tangan dan juga tapak kaki serta ulcer di mulut. Jangkitan ini berlaku melalui titisan daripada ulcer tu yang jatuh ke permukaan dan kemudiannya kita sentuh permukaan tu dengan tangan kita, kita sentuh-sentuh badan, maka jangkitan merebak. Kita tengok fenomena ini paling banyak berlaku di sekolah-sekolah dan juga di taska. Bila kita teliti situasi ini, kenapa begitu cepat berlaku di sekolah? Sebabnya adalah kerana satu daripada dua rakyat Malaysia tidak menggunakan pencuci tangan ataupun sanitizer untuk membersihkan tangan. Katanya ramai yang cuci dengan air je, ataupun ada juga yang guna shower gel ataupun pencuci pinggan mangkuk. Dan 2 daripada 5 budak-budak sekolah kat Malaysia ni tak tahu teknik pencucian tangan yang betul. Jadi ini adalah faktor penyumbang terhadap kenapa jangkitan ini menular dengan begitu cepat sekali. Terutama sekali kepada kanak-kanak. Ya, betul. Okey, jadi mungkin Dr. Malar boleh kongsikan cara kita nak basuh tangan dengan betul ni macam mana? Okey, sebab itulah saya duk berceloteh kan, tolonglah jaga. Ada 2 je cara untuk mencegah jangkitan ini. Yang pertama, jaga kebersihan tubuh dengan mandian yang mempunyai keupayaan membunuh bakteria 99.9%, yang mana sabun mandian Lifebuoy terbukti secara kajian daripada berdasarkan ujian makmal luaran di India pada tahun 2022, terbukti sabun mandian Lifebuoy mempunyai antibacterial property 99.9%. Wow. Dan kita juga kena jaga kebersihan tangan sebab tadi saya kata jangkitan tu berlaku melalui sentuhan permukaan kan. Jadi hand wash dan juga hand sanitizer daripada Lifebuoy juga mempunyai keupayaan membunuh bakteria 99.9%. Jadi bila kita kena cuci tangan dengan bersih sebelum dan selepas makan, selepas menggunakan tandas, ketika mandi dan juga selepas bermain. Tak kisahlah main dekat taman permainan ke main dalam kelas ke, tak kisah, kena cuci tangan dengan bersih sebab ibu bapa di luar sana kita kena sedar bahawa penularan jangkitan ini berlaku lebih cepat daripada apa yang kita boleh sangka kan. Okey doktor. Jadi tanpa membuang masa, apa kata doktor tunjukkan saya macam mana nak cuci tangan dengan betul? Boleh. Tapi sebelum tu kan, saya nak tanyalah agak-agaknya tapak tangan saya ni bersih ke tak? Cuba Adriana suluh tangan saya. Kalau tengok secara kasar ni nampak okey je, bersih, tak ada kotoran. Tapi bila saya suluh pakai UV light ni. Okey. Oh, nampak tak tu? Nampak tak yang ada you nampak? Putih-putih tu? Yes. Ini semua adalah kuman. Ini semua adalah punca mengapa jangkitan berlaku. Okey. Saya cuba cuci tangan dengan air. Saya dah cuci. Okey. Dan kita rasa dah bersih kan? Betul. Mari kita suluh lagi.
Ada tak kuman? Masih ada lagi putih-putih tu. Masih ada. Tak mencukupi. Tidak mencukupi. Sebab itulah sangat-sangat penting untuk cuci tangan menggunakan 7 steps hand wash. Yang pertama, bilas tangan. Lepas tu letakkan cecair pencuci tangan di tengah-tengah tapak tangan. Itu step pertama. Step kedua, sapukan kedua-dua belah tangan, tapak tangannya. Dan yang ketiga adalah cuci ruang di antara jari. Jari-jari tu. Setiap jari dan ruang di antara jari ni, dan yang keempat ni selalu orang terlepas pandang, kuku ni. Garu kuku dengan kuku, garu di tengah-tengah tapak tangan ni, buang segala kuman. Dan yang kelima, di belakang tapak tangan ni, kita panggil back method ni, kita sapukan di belakang tapak tangan kedua-dua belah. Dan yang keenam, kita cuci balik, bilas dengan air yang bersih, sebersih-bersihnya. Ini step ke-6. Baru kita rasa hilang semua kuman, turun semua kuman daripada tapak tangan saya. Dan terakhir sekali adalah keringkan jari, tangan dan juga tapak tangan menggunakan tisu. Ataupun kain. Betul. Okey, jadi saya nak suluh lagi sekali. Alamak. Kali ni saya tak nervous sebab saya confident yang 99.9% kuman telah dibersihkan. Kita tengok. Wah, yelah. Tengok dah putih-putih tu. Bakteria dah hilang. Yes. Mana-mana penyakit berjangkit yang menular, kita boleh hapuskan bakteria daripada permukaan dengan mudah sekali menggunakan teknik mencuci tangan yang betul, dan yang kedua menggunakan bahan yang mempunyai antibacterial property 99.9% iaitu sabun cuci tangan, hand sanitizer dan juga sabun mandian daripada Lifebuoy. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Dr. Malar atas perkongsiannya. Dan kita sebenarnya ada VT mengenai pembedahan lasik. Kalau anda tak tahu, apa kata kita saksikan VT ini? Pesakit sudah pakai cermin mata sejak sekolah rendah. Power dia rabun jauh 300 lebih. Dia punya astigmatism lebih kurang 100 lebih. Bukan tinggi sangat, tapi cukuplah untuk jadi kabur untuk pandangan jauh. So, mesin yang pertama ialah pakai satu jenis laser panggil femto laser untuk buat satu pemotongan pada kornea. You need to open your eye now. Look straight ahead. Don't close your eye. Keep your eye open. Open widely. Open widely. Open widely. Keep your eye open. When you see a green line, look at the green line. Okay. It's right in front of you. Look at the green line. Steady. Steady. 14. Steady. 12. 11. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, done. Selepas tu, pesakit itu dipindahkan ke mesin yang satu lagi. Itu ialah excimer laser. Laser itulah sebenarnya laser yang membetulkan power dia. Okay. So, laser ini pakai ada instrumen di mana saya bukakan lapisan yang saya potong pada kornea itu supaya mendedahkan kornea di bawah, dan lepas tu saya akan laser pada bahagian bawah kornea itu. Fungsi laser itu ialah tukarkan pembentukan bentuk kornea supaya membetulkan rabun-rabun pesakit. So, selepas laser tu, selepas tukar bentuk dan shape kornea itu, saya akan meletak balik lapisan kornea yang dipotong pada mulanya tu. So, itulah prosedur femto LASIK lah. Risiko dia sangat rendah. Kejayaan dia sangat tinggi. Kalau macam pesakit tadi, sekarang pukul lebih kurang 1 lebih dia buat pembedahan kan. Malam ini dia boleh nampak dia punya makanan dinner
akan agak jelas, lebih kurang antara 70 sampai 80%. Okey. Esok bila dia datang balik periksa, dia sepatutnya boleh nampak lebih kurang 90%. Okey. So yang lagi 10% tu mungkin ambil masa lebih kurang dalam seminggu tu, dia akan sampai mungkin antara 95 sampai 98%, dan yang tinggal beberapa peratus tu mungkin dalam sebulan. Tiap-tiap pesakit mereka punya badan lain sikit, so dia healing proses pun lain sikit. So itu sebab antara 1 minggu sampai 1 bulan kebanyakan pesakit boleh mencapai lebih kurang 100% penglihatan. Wow, ni kali pertama saya saksikan macam mana proses pembedahan lasik tu. Nampak macam sakit tapi doktor kata tak sakit pun. Dia dah letak titisan yang bagi tak sakit. Tapi doktor, selain rawatan lasik, memang sekarang ni ramai orang lasik je lah, malas nak pakai kacamata. Apa lagi rawatan lain yang mungkin orang-orang di luar sana yang mungkin ada masalah rabun boleh ambil? Rabun tu katakan pesakit yang tak minat nak buat, nak pakai cermin mata, tak nak pakai contact lens juga. Memang lasik ialah salah satu cara di mana kita boleh membantu pesakit supaya lepas pembedahan ini tidak perlu pakai cermin mata ataupun kaunter lekap lah. Tetapi juga ada yang pesakit di mana mereka tidak dapat buat lasik sebab nombor 1, power mereka terlalu tinggi. Okey. Nombor 2, sebab lasik ini pakai laser untuk betulkan bentuk pada kornea, dia akan nipiskan kornea. So kalau pesakit ini dia punya kornea tak cukup tebal untuk membetulkan power dia, maksudnya pesakit ini tidak boleh buat lasik. Okey. Bila pesakit sedemikian tak boleh buat lasik, mereka ada cara lain di mana boleh kita buat operation jenis lain di mana kita masukkan kanter. Macam kanter lekap kan. Kanter lekap pesakit mereka letak sendiri di luar. Betul. Kemudian tiap-tiap hari keluarkan. Apa yang kami buat, doktor pakar mata buat ialah kita buat satu pembukaan yang kecil, lebih kurang 3 mm. Betul. Kemudian masukkan satu kanter yang khas, okey, ke dalam mata. Yang kekal. Ke dalam mata. Ke dalam mata. Kanter yang khas ini dia akan membawa power macam kanter lekap juga ke dalam mata, tetapi lepas pembedahan ini pesakit tidak perlu sendiri keluarkan ataupun masuk kanter itu sebab itu ada di dalam mata. So cara ini pun boleh membetulkan masalah rabun juga. Rabun dekat ke, rabun jauh ke, ataupun rabun yang ada astigmatism boleh dibetulkan dengan pembedahan sedemikian juga. Okey, maksudnya bukan semua pesakit rabun boleh buat rawatan lasik. Saya ingatkan semua orang boleh, cuma mereka takut atau nak atau tak nak kan. Tapi doktor, masalah rabun ni boleh jadi komplikasi kepada masalah lain pula tak kalau dia tak rawat? Sebenarnya kita tak pakai istilah merawat rabun ni, kita membetulkan dia supaya dia boleh nampak jelas dengan cermin mata ataupun kanter lekap ataupun buat pembedahan. Betul. Okey, itu untuk membetulkan saja. Merawat tu memang ada satu istilah untuk penyakit. Untuk rabun ni, kalau rabun biasa sampai lebih kurang 500 sampai 600 degree atau darjah, biasanya tak bawa apa-apa masalah lah. Tetapi untuk rabun dekat yang tinggi, maksudnya lebih kurang 800 dan ke atas, maksudnya dia berbola sangat panjang. Bila berbola sangat panjang, ini akan membawa risiko retina detachment. Maksudnya itu retina boleh jatuh dan juga retina dia jadi nipis sebab sudah di-stretch ke belakang. So mereka ada kemungkinan ada masalah berkenaan dengan retina pada masa kelak. Yes. Okey doktor. Sebenarnya saya nak tanya lagi apa langkah-langkah pencegahan yang mungkin kita boleh lakukan kan kalau tak berawat ataupun tak buat lasik. Selepas ini jangan ke mana-mana, hanya di Hello Doktor. Bertemu
kembali dalam Hello Doktor bersama dengan saya dan juga Dr. Chung Yen Yao membincangkan mengenai masalah rabun. Tadi macam-macam kita dah discuss dan yang sebelum kita commercial break tadi saya tanya mengenai langkah-langkah pencegahan yang mungkin kita boleh ambil untuk masalah rabun sebab selalu masa kecil-kecil dulu makan carrot. Jadi mata kita jadi lebih kuat tak rabun. Mungkin apa yang doktor boleh komen? Makan carrot tu memang biasa orang cakap lah kan. Carrot tu dia ada banyak vitamin A. Bukan di Malaysia ni bukan saja carrot di mana kita importkan carrot. Kita boleh dapat banyak sos vitamin A daripada papaya ataupun buah-buahan yang dia ada kandungan merah. Okey, daging pun ada tapi daging tu mahal lah. Kita kata murah kan, yang murah tu papaya paling banyak vitamin A. Memang vitamin A banyak diperlukan oleh mata sebab retina tu ada banyak tempat di mana saraf-saraf tu dia memerlukan vitamin A untuk berfungsi dengan baik. So memang vitamin A itu satu vitamin yang baiklah untuk mata. Tapi dari segi rabun, sebenarnya vitamin A itu dia tidak ada dia punya role lah. Okay. So yang tadi saya sudah bagi tahu salah satu cara di mana untuk mengkurangkan rabun dekat ialah untuk tengok jauh. Tengok jauh, betul. So maksudnya biasa kita ada bagi nasihat kepada ibu bapa yang bawakan anak-anak yang banyak ada rabun. Saya sentiasa suruh mereka ataupun doktor-doktor sentiasa bagi nasihat di mana bila mereka tengok dekat lebih kurang 40 minit, mereka sepatutnya cuba rehat tengok jauh sekejap. Lebih kurang 10 minit baru sambung untuk buat kerja yang dekat macam tu. Betul. Kemudian budak-budak patutlah pada waktu evening antara 5 sampai 7 pergi garden bersukan, pergi buatkan pendedah sikit kepada cahaya matahari. Ini semua akan bagi satu kebaikan kepada mata. Okey, dari segi jangka masa panjang dia akan mengurangkan mata jadi rabun ataupun yang sudah ada rabun, dia akan supaya kurangkan dia punya power tu. Bukan kurangkan power, dia punya acceleration. Dia lambatkan progression dia. Okey. Biasa kita kata rawatan terhadap rabun ialah untuk kanak-kanak sebab bila kita jadi dewasa lepas umur 20 atau 21 tahun, kebanyakannya lah ramai orang dia punya power sudah stabil. Okey, itu sebab kita boleh buat LASIK pada mereka ataupun buat pembedahan untuk supaya mereka tidak bergantung kepada cermin mata ataupun kaca lekap. Budak-budak kita tak buat operasi. Sebab apa? Sebab power mereka mungkin akan meningkat atau berubah lagi sampai selepas umur 20 ataupun 21 tahun. Okey. Dan doktor, sebenarnya kita ada soalan dari penonton di Facebook. Okey. Soalannya dari Luqman Afiq, sepupunya berusia 5 tahun disahkan menghidap RP retinitis, betul? Retinitis pigmentosa. Saya ingin mendapatkan penjelasan doktor mengenai penyakit ini dan apa risikonya dalam jangka masa yang panjang. Ini satu masalah yang serius lah. Okay? Ini retinitis pigmentosa satu penyakit ya, bukan rabun, satu penyakit di mana dia ada masalah penyakit keturunan. So kebanyakan pesakit yang ada retinitis pigmentosa memang ada saudara mara yang ataupun ahli keluarga lain yang ada masalah sedemikian. So kalau pada umur 5 tahun sudah disahkan menghadapi retinitis pigmentosa, maksudnya penglihatan mereka akan semakin jadi kabur bila mereka jadi dewasa. Okey, ada banyak kemungkinan akan sampai satu masa di mana diklasifikasikan sebagai buta. So budak-budak macam ni sepatutnya kena register dengan hospital ataupun klinik-klinik mata di mana mereka patut dapat lebih penjelasan berkenaan masalah ini. Bila mereka jadi lebih besar, penglihatan semakin kabur, mereka ada risiko-risiko macam glaukoma,
dia ada risiko jadi dapatkan glaukoma pada umur yang lebih awal, dapatkan cataract pada umur yang lebih awal. Dan juga satu masalah pada macular pada umur yang lebih awal. Tetapi ini ada komplikasi. Yang penting ialah retinanya, maksudnya saraf pada bahagian mata ini akan semakin jadi merosot dan fungsinya semakin kurang juga. Sampai mereka tidak dapat melihat. Faham. So, biasanya kalau mereka didiagnose pada umur yang lebih tua, katakan 30-40 tahun, baru mereka ada didapati ada masalah ini, ada kemungkinan mereka boleh dapat melihat pada sampai tua. Tetapi kalau pukul umur 5 tahun itu memang satu masalah yang serius. Betul, doktor. Jadi apa antara tips-tips yang mungkin doktor boleh berikan kepada penonton-penonton Hello Doktor yang mengalami masalah rabun ataupun mengalami masalah-masalah yang berkenaan dengan mata secara ringkasnya, doktor? Secara ringkas, kalau untuk budak, mereka susah nak tahu sama ada mereka nampak terang atau tidak. So, selepas umur 5 tahun, saya rasa lebih baik bawa sekali anak-anak kamu pergi ke klinik mata untuk periksa sekali lah. Untuk periksa sama ada budak-budak ada rabun ke tidak. Okay? So, itu penting. Selepas tu, doktor akan bagi tahu sama ada kena periksa setiap tahun ke ataupun tak payah datang lagi. Kalau memandangkan kalau mata dia sihat, mungkin tak payah datang lagi periksa. Tetapi untuk mereka yang sudah didapati ada rabun, biasanya kami suruh mereka setiap tahun kena periksa lah, ataupun kena juga beri perhatian kepada mereka punya kelakuan sama ada mereka dengan cermin mata. Pada mulanya mereka berlaku dengan macam boleh nampak dengan terang. Betul, kemudian selepas satu jangka masa mereka semakin macam dulu lagi, susah nak tengok ataupun nak squeeze mata dia untuk tengok macam tu, kenalah bawa balik ke kedai cermin mata ataupun klinik mata untuk periksa. Okey, terima kasih banyak Dr. Chung Yuen Yao, pakar oftalmologi Hospital Mata Nasional Tun Hussein On, atas kesudian untuk membincangkan dan berkongsi mengenai masalah rabun mata ni. Jadi kita nak melabuhkan tirai sekejap saja masa kita. Jadi jangan lupa untuk saksikan Hello Doktor di episod akan datang setiap hari Ahad jam 5.30 petang hanya di TV3. Saya Adrana Adnan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye.